Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi keimanan kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah, dan juga segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kebaikan, nikmat sehingga dapat melihat kepada pancaran mata hati sehingga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mereka yang mengasihi, yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada para jemaah yang bersama dengan Ustaz pada malam ini, dan kita bersyukur kepada Allah Taala walaupun kita berada di rumah masing-masing, tetapi masa yang Allah beri kepada kita pada waktu ini, kita masih lagi berada di dalam bicara ilmu kita tasawuf, yang mana kita hikam, yang mana kita mengharapkan kita berada dalam waktu yang seumpama ini, kita berada di dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, apa yang menjadi harapan dan cita-cita hamba Allah yang soleh ialah meningkatkan penglihatan iman kepada Allah, ataupun meningkatkan ketinggian keimanan kepada Allah Ta'ala. Daripada melihat cahaya makhluk kepada melihat afal Allah. Daripada melihat makhluk kepada melihat afal Allah. Daripada melihat afal Allah kepada melihat akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita cahaya-cahaya keimanan, sehingga dengan cahaya itu kita ada keinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang saleh, matlamat mereka adalah Allah Taala. Adapun cahaya yang Allah Taala beri kepada mereka itu tidak terhalang mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya untuk mencapai cita-cita yang tinggi, yakni untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh mereka tidak terhijab ataupun mereka tidak terpengaruh dengan apa yang Allah Taala kurniakan kepada mereka. Bukan maksudnya kalau Allah memberi dia nikmat begitu, maka hatinya tidak tuju pada nikmat, hanya mereka mencari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka itu menginginkan sesuatu yang ada dalam sesuatu yang melibatkan kepada nafsu. Ini tidak ada bagi orang-orang yang saleh. Adapun mungkin sebahagian besar orang yang beribadat kepada Allah, mereka ingin sesuatu daripada amal ibadat yang mereka lakukan. Maka mereka menjaga sembahyang kerana inginkan murahnya rezeki. Mereka menjaga sembahyang supaya tercapai hajat-hajat mereka. Tetapi orang-orang yang saleh, mereka tidak memikirkan tentang kepentingan dirinya, bukan atas nafsu, tidak, tetapi matlamat mereka hanya mencari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Untuk memahami lagi apa yang kita bicara ini, maka marilah kita tengok kitab hikam kita telah sampai pada muka surat 91. Pada muka surat 91, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, rubama waqafat qulubu ma'al anwari kama hujibat an-nufusu bi kasaifil aghyari. Maksudnya, terkadang terhenti segala hati serta segala nur
terhenti segala hati serta segala no. Segala no itu maka terdinding ia daripada munawwir. Dan demikian itu dengan sebab jinak akan dengan dia, dan berakhir pada wujudnya seperti yang terdinding segala dirinya dengan sebab tebal segala area daripada segala adatnya dan segala syahwatnya. Maka apakah yang dimaksudkan dengan matan hikam ini? Dikatakan bahawa rubbama waqafat qulubu ma'al anwar. Terkadang terhenti segala hati serta segala nur. Kadang-kadang hati itu terhenti dengan nur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Dengan cahaya yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, kadang-kadang terhenti dia setakat itu sahaja. Nur ini seperti dia mendapat sesuatu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Seperti Allah memberi ilmu kepada dia. Maka bila Allah memberi ilmu kepada dia, sebagai contoh, sama ada ilmu ke, makrifat ke, ilmu ke, ataupun kasyaf ke, dan seumpamanya, maka dia terhenti di situ. Ataupun Allah memberi karamah kepada dia, kemuliaan-kemuliaan yang Allah beri kepada dia dengan sebab ibadat dia kepada Allah, maka dia terhenti di situ. Dia rasa dia sudah dekat, dia sudah mencapai kepada Allah dengan pemberian yang Allah beri. Maknanya orang yang ada orang yang beribadat, maka dengan ibadat Allah beri kepada dia sesuatu. Sesuatu yang Allah Ta'ala beri itu mungkin berbentuk nur, berbentuk cahaya, berbentuk perkara kebaikan. Maka dalam keadaan itu dia terhenti di situ. Maknanya dia terhenti di situ, maka dia merasakan dia sudah mencapai kedudukan yang tinggi, kerana dia telah mendapat sesuatu yang dia hasil dia melakukan amal ibadah kepada Allah. Jadi kalau orang-orang saleh, para wali Allah sebagai contoh mendapat karamah, maka mereka mendapat karamah itu, bagi mereka itu baru peringkat permulaan, bukan sudah mencapai. Maka orang-orang yang saleh, mereka bukan nak cari yang itu. Mereka tidak terhenti dengan cahaya yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Maka dikatakan di sini, maka terdinding ia daripada yang memberi cahaya, yakni terdinding dia kepada Allah. Maka dia disibukkan dengan karamah. Kalau diberi karamah, kalau Allah Ta'ala memberi ya kepada ilmu laduni, maka dia sibuk dengan ilmu laduni. Kalau diberi karamah, dia sibuk dengan karamah, maka terdinding dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang demikian itu dengan sebab jinak dengan dia, kerana dia berjinak-jinak dengan perkara yang dia dapati. Maknanya umpama dapat karamah. Macam mana dia dapat karamah? Seperti dia dapat lipat bumi sekelip mata saja. Orang lain pergi ke satu tempat makan masa 2-3 jam, makan masa 1 hari. Dia pergi ke tempat makan masa beberapa jam sahaja. Orang lain duduk sibuk mencari rezeki siang malam. Dia ni kalau dia cakap saja rezeki sampai pada dia. Hari ni tak ada duit lah. Kalau rasa-rasa kalau ada duit 1,000 sedap lah, maka datang orang hantar duit 1,000. Apa saja dia ingin, Allah Ta'ala hantar ke dia. Maka dia sudah terhenti di situ. Dia merasa dirinya sudah sampai. Pernahkah kita merasa, pernahkah seseorang itu merasa bila dia buat amal soleh, dia ada duit, dia pun banyak infak fisabilillah, kemudian dia nak apa-apa Allah Ta'ala tolong dia, dia pun mai fikir, nak kereta Tuhan bagi kereta, nak rumah Tuhan bagi rumah, nak pangkat Tuhan bagi pangkat, nak duit Tuhan bagi duit, lalu dia merasa dirinya sudah soleh. Pernah tak orang merasa begitu? Kalaulah orang merasakan dirinya begitu, dia ini dikira masih lagi terhijab dengan nafsu dia. Kerana apa? Kerana dia sibuk berjinak-jinak dengan apa yang Allah Ta'ala bagi.
Kerana matlamat orang yang soleh bukan dia inginkan sesuatu. Dia bukan beribadat kerana ingin kasyaf. Dia bukan ibadat kerana nak jadi seorang wali. Tidak. Dia bukan beribadat bukan kerana ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan dirinya. Tidak. Dia beribadat kerana dia ingin mencari redha Allah. Dia beribadat kerana sebagai hamba kepada Allah. Inilah yang sebenar-benar ubudiyah kepada Allah. Maka berjinaklah dengan dia dan berahi pada wujudnya. Oh, suka dia dengan wujud apa yang Allah Ta'ala bagi. Sama ada dengan ilmu-ilmu lah, sama ada dengan pangkat-pangkat lah, sama ada dengan pengaruh ke anak murid ke dan seumpamanya. Maka begitulah. Kadang-kadang orang-orang yang alim, anak murid ramai, dia rasa dia sudah dekat dengan Allah sebab anak muridnya ramai. Ataupun dia sudah rasa dekat dengan Allah Ta'ala kerana kedudukan dia ini sudah rasa sedap dengan beribadat pada Allah. Sudah dah sedap dengan kurniaan-kurniaan Allah. Kata ulama, masih lagi tertipu daya. Masih lagi terhijab dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia katakan bahawa wujudnya seperti terdinding segala dirinya dengan sebab tebal segala area. Begitulah dirinya itu boleh terhijab dengan sebab apa? Dengan sebab area selain daripada Allah Ta'ala, daripada segala adatnya, daripada segala kebiasaan dia dan segala syahwatnya, daripada segala keinginan dia. Jadi dikatakan bahawa maka dikatakan bahawa apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, walaupun dari sudut nur cahaya pun kadang-kadang boleh lagi terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu perkara yang perlu dipahami, kadang-kadang apabila orang itu beribadat kepada Allah, dia cepat merasa dirinya soleh. Sesiapa yang menyangka dirinya soleh dengan sebab dia mendapat sesuatu yang dia inginkan, maka ia boleh membawa terhijab, terdinding dia dengan Allah Ta'ala. Maka begitulah manusia beribadat duduk di dalam nafsu. Bagaimana manusia duduk dalam nafsu? Baik, ada dua tanda seorang itu beribadat dalam nafsu. Yang pertama, ibadat yang dia lakukan itu dia inginkan kepentingan dirinya. Ibadat yang dia lakukan untuk kepentingan dirinya, maka dia pun beribadat tapi dia nak dapat untuk kepentingan diri dia. Seperti apa? Seperti dia kata, saya kena jaga sembahyang ni, dengan sebab saya jaga sembahyang ni saya akan dapat tunai hajat saya, sebagai contoh. Maka kehendak dia, keutamaan dia pada diri dia, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini dikira orang itu masih lagi terhijab dengan nafsu. Yang kedua, dia ada kepentingan, inginkan kepentingan makhluk. Apa dia? Supaya orang puji dia. Maknanya supaya orang memuji dia. Dia inginkan kepentingan daripada makhluk. Ataupun supaya dia ramai pengikut, dia ramai pengaruh. Maka ini beribadat untuk kepentingan dirinya diambil daripada makhluk. Maka ini sebenarnya masih lagi terhijab dengan nafsu. Baik, ada orang ini terhijab dia dengan Allah Ta'ala. Ini ada dua terhijab dengan Allah. Satu yang menjadi terdinding dia dengan Allah. Yang pertama dia panggil hijab nurani. Hijab nurani ini ialah hijab terdinding. Ia dihubungkan dengan cahaya, terdinding dengan sebab cahaya, seperti sedinding dia dengan sebab ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan cahaya, maka terdinding dia dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu. Semakin banyak ilmu, semakin terdinding hatinya. Semakin banyak ilmu, semakin terdinding hatinya. Kata Imam Al-Ghazali, hijab yang tebal adalah hijab ilmu. Yang tebal tu hijab ilmu. Maka dengan sebab ilmu, dia dah rasa dia soleh. Dengan sebab ilmu, dia dah rasa dirinya tinggi. Dengan sebab ilmu, dia rasa kedudukan dia sudah mulia.
maka ini menyebabkan dia terhijab dengan Allah. Sebab tu tidak boleh kita memandang rendah pada orang. Tidak boleh kita ini mempelekehkan orang. Mempelekehkan orang tidak boleh. Sebab apa kita nak pelekehkan orang? Sebab kita rasa ilmu dia tak hebat lah, ataupun dia ni pengaruh tak ramai, ataupun dia ini maknanya dia punya ilmu dia tak kuat. Ikutlah apa-apa yang membawa kepada dia ini merasa dia sini sudah ada kedudukan di sisi Allah dengan sebab diberi ilmu. Tidak. Maka yang pertama dia panggil hijab nurani, hijab yang berbentuk cahaya, yang dikaitkan, dihubungkan dengan cahaya seperti ilmu pengetahuan. Tak kira ilmu tu ilmu zahir ataupun ilmu tu ilmu batin. Orang ini bercakap syariat saja, tak sampai hakikat contohnya. Maka merasakan dirinya sudah hebat, maka dia terdinding. Terdinding. Kenapa? Kerana sebenarnya ilmu pengetahuan bukan tujuan. Ilmu pengetahuan itu pemberian. Kena faham antara pemberian dengan tujuan. Tujuan kita Allah. Tujuan kita Allah. Maka orang soleh, mereka tujuan matlamat di Allah, bukan matlamat dia ingin mendapatkan sesuatu. Maka jangan sampai pemberian itu menjadi matlamat. Maka dia kata ilmu pengetahuan bukan tujuan, tetapi adalah sekadar perantaraan. Adapun pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ilmu itu sebagai pemberian sepatutnya membawa dia kepada mengenal Allah, melalui penghayatan dia, melalui cahaya Islam yang ada dalam diri dia. Cahaya Islam yang ada dalam dirinya. Kita dah bicara cahaya Islam itu lemah, Tuhan bagi semua ada cahaya lemah, tetapi cahaya itu dikuatkan supaya semakin bercahaya cahaya dalam hati dengan 3. Yang pertama zikir, ni kita ulang balik. Yang pertama zikir, sama ada dengan selawat, dengan la ilaha illallah ataupun berselawat Nabi. Yang kedua dengan baca Al-Quran. Yang ketiga bersama dengan guru yang soleh ataupun bersama dengan ulama. Bersama dengan orang yang soleh. Yang dimasukkan itu adalah ulama. Ulama yang soleh. Maka ini dia panggil hijab nurani. Kadang-kadang terhijab dengan ilmu, kadang-kadang terhijab dengan karamah. Dia dah sedap dah. Kenapa? Kerana telah diberi karamah. Kadang-kadang dia terhijab dengan ma'unah. Apa dia ma'unah? Pertolongan Allah. Apa yang dia nak buat dipermudahkan belaka. Apa yang dia nak buat dipermudahkan belaka. Maka dia dah rasa dapat pertolongan Allah Ta'ala semua. Maka dia merasa dirinya soleh. Maka dia dah cukup di situ. Dia sudah cukup di situ, dah merasa dirinya soleh, maka dia pun tidak mempertingkatkan amal ibadat, dah rasa suka dah keadaan begitu. Maka ini masih lagi terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dipanggil hijab nurani. Hijab yang kedua dia panggil hijab zulmani. Zulmani hijab kegelapan. Yang dibangsakan dengan kegelapan. Seperti apa? Seperti maksiat, ataupun kelalaian hati, hati jadi lalai, ataupun menurut hawa nafsu. Ini dikatakan terhijab. Terhijab dia tadi dia panggil hijab zulmani, iaitu hijab kegelapan. Kegelapan. Maka kadang-kadang hijab kegelapan ini kadang-kadang berlaku hijab kegelapan itu dalam ibadat. Seperti apa? Seperti dia membaca Al-Quran untuk dapat pujian. Seperti dia infak untuk mendapat pujian orang. Maknanya dia infak tapi tujuan dia infak untuk mendapat pujian orang. Itu masih lagi dikata zulmani, nafsu. Melakukan ibadat dalam nafsu. Maknanya jadi tujuan dia buat tadi bukan hakikat kerana ibadat,
Kerana inginkan kepentingan diri tadi. Macam kita kata, kepentingan diri dia sendiri. Supaya dia dapat dapat untuk diri dia. Kalau dia beribadat nanti dia akan dapat begini-begini. Ataupun dia infak nanti orang akan puji dia. Maka ini dikatakan bahawa terhijab dia. Hijab ini dipanggil hijab zulmani. Zulmani, hijab yang datang daripada maksiat. Hijab yang datang daripada kebaikan, itu nurani. Hijab yang datang daripada maksiat, itu dipanggil zulmani. Maka kedua-duanya terhijab ia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan kadang-kadang terhenti hatinya dengan anwar. Terhenti hatinya dengan anwar, dengan cahaya. Ini dipanggil hijab nurani. Sebagaimana terhijabnya hatian dirinya dengan auria, itu dipanggil hijab zulmani. Maka kedua-dua tadi maknanya terhalang dia daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingat, maka sebaik sahaja Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan cahaya iman dan juga cahaya Islam. Cahaya Islam dan cahaya iman. Maknanya cahaya Islam Allah Ta'ala beri dalam hati. Dalam hati. Kemudian dikuatkan lagi cahaya Islam tadi dengan 3 tadi. Apa dia? Dengan zikir, dengan baca Quran, dengan bersama orang soleh. Maka cahaya hatinya kuat. Bila cahaya hatinya kuat, dia sedar beribadat kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang sekadar cahaya hati dia bercahaya itu, tetapi dia tidak sampai kepada cahaya iman. Kerana apa? Cahaya iman itu datang daripada ikhlas. Tetapi bila amal ibadat tidak ikhlas, maka cahaya itu tak sampai kepada cahaya iman. Hanya cahaya Islam semata-mata. Maka apabila Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada dia cahaya Islam, kemudian dia beribadat, dianugerahkan lagi cahaya iman. Dianugerahkan lagi cahaya iman. Maka timbul cahaya itu disebabkan apa? Disebabkan ketekunan dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala membukakan hatinya. Dengan arti kata lain, Allah Taala jadikan hatinya terang, hatinya menjadi lapang. Jadi lapang. Kadang-kadang bila terbuka begitu, sehinggalah Allah Ta'ala buka. Ada yang Allah Ta'ala buka berupa ilmu laduni. Ilmu yang dia tak belajar, tapi Allah Ta'ala bagi pada dia. Kadang-kadang Allah membuka kasyaf. Kasyaf ini maknanya Allah Ta'ala buka. Orang lain tak nampak, dia nampak. Orang lain tertutup, dia Allah Ta'ala buka pada dia. Dengan sebab ketekunan dia melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun ibadat, cahaya-cahaya yang mereka lakukan dengan ibadat-ibadat yang tertentu itu, seseorang tadi kadang-kadang dia asyik dengan apa yang dia dapat. Dia asyik dengan karamah, dia asyik dengan ilmu laduni, dia asyik dengan kasyaf, dia asyik dengan zikir yang membawa, yang mendatangkan banyak keajaiban pada diri dia. Contohnya, maka dia kadang-kadang dia asyik benda yang macam itu, boleh jadi bahaya hubungan dia dengan Allah. Maknanya apa? Maknanya kadang-kadang ia boleh menjadikan seseorang itu lalai ataupun lupa daripada tujuan matlamat yang sebenar. Matlamat yang sebenar itu apa? Matlamat yang sebenar itu adalah mencari Allah, mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terkadang apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia, walaupun dia telah hidup cahaya, kita kena hidupkan cahaya Islam kita. Bila kita hidup cahaya Islam dengan baca Quran banyak, kita berzikir, kita berkawan dengan orang soleh, akhirnya apa? Akhirnya Allah Ta'ala jadikan hati kita ini memandang kepada af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Lalu kita beribadat lagi dengan tekun, ibadat lagi dengan tekun. Bila kita beribadat dengan tekun, akhirnya kita jadi memandang sifat Allah. Bila kita tengok satu benda, ini perbuatan Allah, itu memandang apaan Allah. Kesan berzikir. Tetapi bila kita tengok saja, dia tengok saja alam ini, bukan ini, dia pun kata ini ilmu Allah. Dia mula memandang kepada sifat-sifat Allah. Maka ini orang soleh.
ini orang soleh, tapi orang soleh pun maknanya kalaulah tidak dijaga, maka boleh juga membawa terhalang dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terhijab dia dengan Allah Taala. Maka dikatakan bahawa kadang-kadang dalam perhayatan iman tadi, orang tadi terasyik dalam dia duduk dalam dia menjaga iman dia tadi, kadang-kadang dia terasyik dengan sesuatu perkara yang dia lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dalam baca hijab nuraniyah, hijab cahaya seperti ilmu Allah Taala ini, yang Allah Taala beri kepahaman tadi, kadang-kadang ilmu tadi boleh terhalang. Seperti berlaku kepada Imam Syafi'i, satu hari dia mengadu kepada Waqi'. Dia seorang gurunya yang bernama Waqi'. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila Waqi' an su'i hifzi, aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalan aku. Fa arsyadani ila tauqi ma'asi, maka guru aku tadi menunjukkan kepada aku tinggalkan maksiat. Kerana apa? Kerana sesungguhnya dia memberitahu bahawa ilmu itu fa akhbarani bi anna al-ilma nurun, maka guruku telah memberitahu kepada aku sesungguhnya ilmu itu cahaya. Al-ilmu la yudalil asi, ilmu itu tidak lekat kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka demikianlah apabila satu orang tadi, bila mana sahaja dia melakukan amal-amal ibadah kepada Allah, maka cahaya-cahaya yang dalam hati dia itu yang dikuatkan tadi, dia buat ibadat dengan tekun tadi, maka mendatangkan cahaya dalam hati. Namun cahaya dalam hati tadi boleh terhijab, sama ada dengan ibadat yang dia lakukan tadi ataupun dengan maksiat. Sama ada dengan ibadat pun terhijab, dengan maksiat pun boleh terhijab. Jadi ada orang yang Allah Ta'ala bagi baik, setelah dia melakukan amal ibadah kepada Allah, dia melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh amal ibadat, lalu Allah Ta'ala pun berilah keistimewaan kepada dia. Ini contoh, kita contohkan saja. Orang yang banyak beribadat pada Allah, dia jaga sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu dia tak tinggal. Kemudian bila dengar kuliah-kuliah agama pun dia suka, dia pun dengar kuliah-kuliah agama. Kemudian Allah Ta'ala bagi lagi dia ini boleh sembahyang pada waktu malam. Orang lain tak boleh bangun malam, dia boleh bangun malam. Kemudian Allah Ta'ala bagi dia rajin baca Al-Quran, maka dia dapatlah apa-apa yang dia dapat tadi. Maka bila saja dia dapat tadi, sehinggakan dia dapat memandang kepada apaan Allah, sudah memandang kepada apaan Allah Ta'ala, lalu dia pun merasa dirinya sudah soleh, dia merasa dirinya sudah baik. Bila sudah merasa, maknanya sudah soleh, sudah baik, sudah soleh, sudah baik, maka ketika itu dia tidak menyedari bahawa dia mula sudah terhijab dia dengan Allah. Mungkin sekadar itu saja. Mungkin dia sekadar duduk sempat maqam tauhid yang terhenti kepada melihat afan Allah. Orang yang sudah melihat afan Allah baik, contohnya gini, kalau dia sakit dia tak nampak, dia kata inilah Allah Ta'ala bagi saya sakit, maka dia nampak ini afan Allah. Dia makan obat lalu sembuh, dia kata Allah telah memberi saya sembuh. Dia sudah melihat semuanya afan Allah Ta'ala. Adakah dia ini sudah mencapai makrifat, sudah dekat dengan Allah Ta'ala? Belum lagi. Itu baru peringkat asas, peringkat awal. Ni ada kata, saya pernah minta imam besar Masjid Shah Alam menutup hijab yang terbuka kerana boleh jadi gila bila tahu. Terlalu banyak rahsia Allah yang boleh lihat apa yang orang lain tak nampak. Ini satu istimewa yang Allah Ta'ala bagi kepada Wan, ya. Mengatakan bahawa dia nampak orang lain tak nampak, maka ditutupkan hijab dia. Minta imam besar masjid tutup hijab dia. Sebaik suruh imam, kalau jumpa ustaz tahu anda tutup hijab ni, maknanya. Tapi itu alhamdulillah satu pemberian daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi.
Jadi kalaulah tertutup hijab, tertutup hijab tadi, maknanya ditutup oleh seorang sebab hijab tadi. Maka walau bagaimanapun kita kena teruskan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak salah kita suruh orang tadi tutup hijab, kerana sesungguhnya ada orang-orang yang terbuka hijab. Bahkan ada satu Habib namanya Habib Haidar di Huraidah. Beliau ni terbuka hijab, lalu berjumpa dengan Allamah Habib Umar. Dia rasa takut, macam-macam dia nampak, orang lain tidak nampak. Lalulah Allamah Habib Umar dia pun suruh buat sesuatu yang makruh untuk menutup hijab. Pernahkah kita tengok ulama-ulama Indonesia mereka hisap rokok? Maka pernah ditanya kepada Kiai Zaini, kenapa Kiai Zaini hisap rokok? Akhirnya beliau memberitahu, kalau aku tidak menghisap rokok, maka Allah buka aku. Mana sesuatu yang orang lain tak nampak. Maka dia nak tutup hijab dia tadi, dia pun hisap rokok. Maka sebenarnya tidak salah, maknanya kalau kita suruh orang yang tutup hijab. Dan juga orang-orang yang terbuka hijab, walaupun dia terbuka hijab ni untuk dirinya, bukan untuk orang lain, bukan untuk saya tengok kamu ni gini, saya tengok kamu ni gini, kalau tengok kamu ni gini. Dia bukan untuk orang lain, untuk diri dia. Untuk orang lain dia doakan. Baik. Jadi dikatakan bahawa di sini seorang yang sudah duduk makam af'al Allah, sudah soleh, dia beribadat soleh, dari segi zahir dia soleh. Ataupun kita, kalau kita boleh buat amal ibadat itu, solehlah kita. Contohnya itu dari segi zahir soleh. Tetapi keibadat yang kita buat dengan kesolehan itu boleh lagi terhijab kita dengan Allah. Hanya hijab dia panggil hijab nurani. Hijab dia tadi, walaupun dia sudah melakukan amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan macam itu, bila dia terhijab, macam mana dia terhijab? Di antaranya setelah dia merasa dirinya sudah soleh, satu. Yang kedua, dia sudah merasa bahawa maknanya baik. Antara sebab dia terhijab, yang pertama, merasa dirinya sudah soleh. Merasa dirinya sudah soleh dengan amal yang dia dapat. Amal yang dia dapat. Maka dikatakan bahawa amal-amal yang dia lakukan tadi sehinggakan dia merasakan dirinya soleh tadi, maka yang pertama terhijab, yang pertama merasa dirinya sudah soleh. Ini penyakit orang buat amal ibadat rasa soleh. Saya nak beritahu Ustaz, saya bukan nak puji diri saya, tapi saya rasa apa yang saya buat ni orang lain tak buat macam saya. Maknanya apa? Maknanya nak kabur diri je baiklah, maknanya, walaupun dia tak kata gitu. Hafrizah Harun ni dia tanya, apakah dimasukkan hijab hati, hijab roh, hijab sir? Boleh tahu Ustaz tangguh soalan ni, Ustaz jawab besok. Maknanya yang berkaitan dengan ni, apa yang dimasukkan hijab hati, apakah yang dimasukkan hijab roh, apakah yang dikatakan hijab sir? Maka soalan ni Ustaz jawab dengan jawapan wallahu alam. Kita nak jawab lain kali, boleh Kenapa tak jawab selalu? Sebab jawapannya tak ada ilmu gitu. InsyaAllah. Terima kasih yang bertanya ini. Ustaz akan jawab lain kali insyaAllah. Untuk malam ni kita tangguh dulu. Tidak semua soalan itu kita tahu. Kalau kita tak tahu, kita akan bertanya kepada yang lebih mengetahui daripada kita. Baik. Maka yang pertama, sebab merasa dirinya soleh. Yang kedua, kenapa dia rasa cukup dah, dia rasa maknanya dia terhijab tadi. Yang kedua, dia terhijab kerana dia sudah tidak ada berkehendak untuk naik lagi yang lebih baik. Dia tidak ada berkehendak untuk naik menjadi semakin baik. Maksud dia begini, orang yang sudah sampai kepada melihat af'al Allah, dia tidak lagi bersungguh-sungguh lagi nak buat amal ibadat, kerana cukuplah dia telah melihat af'al Allah. Bila dia tengok Allah beri makan, ini Allah bagi saya makan ni. Bila kenyang, Allah beri saya kenyang ni. Bila kita sakit, Allah menguji saya sakit ni. Bila kita makan sembuh, makan obat sembuh, Allah yang menyembuhkan dia. Tapi dia melihat itu perbuatan Allah.
maka dia rasa sekadar itu cukup dah. Dia tak ada dah, dia terfikir dah nak naik kepada makam melihat sifat Allah. Orang yang duduk pada sifat Allah tak terfikir sampai melihat kepada zat Allah Ta'ala. Dia tak fikir begitu. Maka sebab dia terhijab, yang kedua, dia tidak berkehendak untuk naik kepada Allah Ta'ala. Ataupun dia rasa dah bagus dah maknanya. Yang ketiga, dia merasa dirinya sudah sampai kepada kemuncak. Sudah sampai kepada puncak. Maknanya dia dah merasakan bahawa tidak ada lagi. Ini sebab kejahilan dia. Sampai situ dah. Dengan arti kata dia merasakan bahawa kedudukan dia sudah baik dah. Sekadar itu saja. Itu puncak dia. Puncak dia tadi maknanya. Ini maknanya dalam keadaan boleh dia membawa kepada terhijab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat membawa dia terhijab tadi, dia merasa dia telah mencapai makam yang tertinggi. Dia merasa itu sudah makrifat pada Allah. Padahal belum lagi makrifat. Makrifat pada Allah bukan duduk pada karamah. Makrifat kepada Allah Ta'ala bukan duduk kepada sudah mendapat ilmu laduni ke turun makrifat. Tidak. Dia rasa dia sudah mencapai makam yang tertinggi. Tak ada makam lebih tinggi pada tu. Padahal dia baru melihat af'al Allah. Dia tak melihat lagi sifat Allah. Dia mau melihat maha af'al Allah. Dia dah merasa dia dah hebat. Dia dah merasa dirinya sudah tinggi dah. Maka ini maknanya dia ini terhijab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang Yang kelima. Yang keempat, yang seterusnya, maknanya dia merasakan bahawa dia tiada perlu kepada seorang bimbingan guru yang membimbing dia. Kadang-kadang sebab tu dia merasakan bahawa dia tidak lagi memerlukan guru yang membimbing dia. Ini terhijab dengan Allah. Kadang-kadang orang sudah soleh kan, dia dah rasa dia cukuplah dia. Kerana apa? Kedudukan dia sudah tinggi. Lihat, ada satu orang syekh, ada satu orang ulama, namanya Syekh Abu Hasan Syazili. Bukan, Syekh Izzuddin Abdul Salam. Syekh Izzuddin Abdul Salam ini seorang ulama besar. Seorang ulama besar. Maknanya bila saja seorang ulama besar ini seorang alim, sehingga dikatakan Izzuddin Abdul Salam ini dikenali sebagai Sultanul Ulama. Sultanul Ulama bukan kata orang-orang biasa. Maknanya kalau ulama dia lah sultan. Tetapi satu hari dia bertemu dengan Syekh Abu Hasan Syazili. Maka bila dia bertemu dengan Syekh Abu Hasan Syazili, akhirnya dia belajar dengan Syekh Abu Hasan Syazili. Dia Sultanul Ulama. Sultanul Ulama. Tapi walaupun dia Sultanul Ulama, tapi dia masih lagi belajar. Dengan siapa? Syekh Abu Hasan Syazili. Dia mengatakan bahawa seandainya aku tidak duduk, tidak belajar, tidak mujalasah, tidak duduk bersama, tidak bersubah dengan Syekh Abu Hasan Syazili, nescaya aku akan binasa. Kenapa? Binasa dengan ilmu. Jadi bila dah merasa tak perlu lagi guru membimbing sebab apa? Sudah rasa dirinya sudah baik, maka dia tidak sedar waqafat qulubu bil anwa, ataupun terhenti hati dia dengan sebab cahaya-cahaya yang ada. Dengan cahaya yang ada, dengan apa-apa yang ada, maka terhentilah dia dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Oleh kerana itu kata ulama, ataupun cahaya itu bukan tujuan. Itu satu. Cahaya itu bukan tujuan. Ataupun sesuatu benda yang Allah kurniakan itu bukan tujuan. Tak kira lah, maknanya bukan tujuan yang Allah Ta'ala, sesuatu yang Allah Ta'ala beri itu tetap pemberian. Pemberian bukan tujuan, bukan keutamaan. Bukan keutamaan. Kita beribadat nak cari Allah je. Kita belajar pun kena nak cari Allah. Kita dengar kuliah hikam pun kita nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Bukan nak sedar dengar, bukan kata kita nak apa-apa, bukan kita nak merasa pengajian kita ini tinggi, bukan. Tidak ada. Yang ada kita hanya mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini kena faham
hijab dengan Allah Ta'ala ni berbentuk kebaikan. Berbentuk pemberian. Berbentuk kebaikan. Orang berzikir, orang baca Quran pun boleh terhijab dengan Allah. Orang berzikir pun boleh terhijab dengan Allah Ta'ala. Orang yang sudah mendapat pemberian Allah pun terhijab dengan Allah. Kita ni yang kita tak faham ni, kadang-kadang kita sudah dapat karamah. Contohnya, mungkin dengan sebab kita berzikir, kita buat amal-amal, tiba-tiba Allah Ta'ala beri sesuatu yang orang lain tak beri. Orang lain tak bagi tadi, orang lain tak dapat, tapi Allah Ta'ala beri pada kita. Bila Allah Ta'ala beri kepada kita, kita rasa, oh, aku ni dah jadi wali. Maknanya jadi wali. dah jadi wali. Macam mana terbuka hijab itu guna? Maknanya seorang yang sudah berzikir kepada Allah Ta'ala tadi, berzikir kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadikan hati dia tadi, dia sudah melihat kepada apa Allah, sifat Allah. Ini bermakna hatinya telah menembusi hijab-hijab yang tertentu. Hijab ini tutupan. Maknanya. Jadi bila saja dia ini melakukan amal, kadang-kadang terbuka apa-apa yang Allah Ta'ala tutup kepada orang lain. Maka dengan arti kata, apabila sahaja maknanya kadang-kadang tu ya betul, ada yang mendengar, melihat apa yang orang lain tak nampak, dan sebagainya. Itu pengalaman dia katanya. InsyaAllah masing-masing ada pengalaman. Alhamdulillah, pengalaman rohani. Ustaz ni tak ada pengalaman rohani ni maknanya. Tapi begitulah kita mencari Allah Ta'ala. Tak apa, siapa yang ada istimewa, Allah Ta'ala bagi pengalaman-pengalaman yang baik ini, Alhamdulillah, kita tetap bersyukur. Kita tetap tetapi ingat, jangan terhenti dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka dikatakan oleh yang demikian, kata ulama, jangan terpengaruh dengan tu. Oh, saya ini setiap kali saya beribadat nampak cahaya. Saya ini sekali beribadat saya nampak begini. Maknanya itu pemberian Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita jaga pemberian tadi, jangan dikotorkan dengan maksiat. Tetapi ingat, itu bukan matlamat. Itu bukan matlamat. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa kerana matlamat yang utama hakiki ataupun tujuan yang hakiki adalah Allah, adalah bermakrifat mengenal Allah, dengan arti kata seluruh hati kita, seluruh tubuh badan, jiwa raga kita ini, kita ingin merasakan kedekatan kita dengan Allah, berjinak-jinak dengan Allah, bukan berjinak-jinak dengan apa yang Allah bagi. Apa yang Allah Ta'ala bagi, maknanya itu dikatakan bahawa inilah kepentingan kita kena memahami perjalanan kita beribadah kepada Allah Ta'ala sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, pastikan matlamat kita ini benar. Matlamat kita ini benar, dan sampai kepada kita ini memandang kepada Allah, memandang kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang sebenarnya yang perlunya. Baik. Kemudian dikatakan lagi, dan segala hati itu mahjub. Segala hati itu mahjub, segala hati itu boleh terhijab dia, tertutup dia dengan segala anwar, dengan segala cahaya-cahaya. Dengan segala cahaya. Cahaya ini dihubungkan dengan segala kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan. Maknanya, sebab itulah kita sekarang hari ini, kebaikan kita boleh, maknanya kebaikan tu kita tetap amal, kita tetap melakukan kebaikan, amal-amal soleh kita tetap lakukan amal-amal soleh. Adapun kita jangan kejar pemberian Allah Ta'ala. Kita jangan kejar pemberian Allah. Pemberian Allah itu Allah bagi matlamat dia, itu bukan itu. Itu pemberian kepada Allah, Allah Ta'ala bagi itu terpulang. Jadi pernah satu ketika kita ni masuk suluk, orang panggil suluk lah, cerita, bukan cerita pengalaman tak juga. Kita masuk suluk berzikir lah.
berzikir-zikir, duduk dalam kelambu zikir. Maka bila berzikir ni, maka sampai masa report lah, dia panggil report. Ataupun kita panggil muzakarah dengan guru. Maka guru akan tanyalah apa kedapatan kamu. Jadi ketika mana orang lain berzikir ni, lalulah orang pun beritahulah, saya ketika zikir nampak begini, saya berzikir begini. Tapi garang kita tak dapat benda-benda. Apa-apa pun kita ada zikir kosong saja maknanya. Zikir kosong saja. Jadi sampai satu ketika kita pun berkata pada guru kita kata, kenapalah saya zikir ni kosong, tak dapat orang lain zikir nampak begini, orang zikir nampak begini. Saya zikir tak ada benda pun nampak, dia kata. Maknanya kita pun rasa sedih. Sebab tak ada apa-apa kesan pun zikir. Maklumlah, orang banyak dosa, mana zikir. Lalu tuan guru kita senyum, dia suka saja. Akhirnya dia berkata, kamu memang kerana kamu berzikir kerana inginkan sebagaimana orang lain inginkan. Sebagaimana kamu berzikir kerana kamu inginkan sebagaimana orang lain dapat. Orang lain dapat ni. Dia kata bukan matlamat, teruskan berzikir. Masalah Allah Ta'ala buka hijab lagi ke tak buka hijab ke, itu bukan matlamat kita berzikir. Kamu berzikirlah sampai kamu merasa kamu benar-benar bertauhid kepada Allah. Lalulah jalan-jalan berzikir maknanya suruh berzikir. Tak kira sama ada terbuka ke tak terbuka, itu bukan matlamat. Jangan bersedih, dia kata, apa yang kamu tak dapat apa-apa, tetapi kamu bersedihlah kalau kamu tidak dimasukkan di kalangan orang-orang yang melakukan taat kepada Allah. Lalu dia beritahu, dia kata ingat, tipu daya jalan ketuhanan ni banyak. Kalau tidak ada bimbingan guru, tertipu daya kita. Ada orang tertipu daya dengan kedapatan zikir-zikir dia. Ada orang tertipu daya dengan karamah yang Allah Ta'ala bagi. Ada orang tertipu daya dengan dengan kasyaf yang Allah Ta'ala bagi. Macam-macam. Itu masih lagi tipu daya. Maka macam mana nak dapat jalan selamat ni? Nak supaya kita selamat daripada tipu daya ini. Maka nak dapat selamat daripada tipu daya ini, yang pertama, betulkan niat dalam melakukan taat kepada Allah. Jangan ada niat-niat yang tertentu. Maknanya jangan ada niat-niat yang tertentu. Jangan ada niat-niat yang tertentu. Ada niat-niat yang tertentu ni, kadang-kadang kita jadi menyeleweng. Kadang-kadang dia faham apa dia beribadat ni untuk dapat sakti. Dia panggil sakti ya. Dapat sakti biar jadi hebat. Jadi hebat. Ya, sebab tu kata guru kita, dia pernah kata gini dia kata, kalau kamu beribadat ni, kamu buang segala-gala perasaan-perasaan. Letaklah kebaikan, kehebatan, kemuliaan duduk pada orang lain. Dia kata, kalau kamu beribadat pada Allah, kamu letakkanlah kehebatan, kemuliaan, maknanya apa-apa tu letak pada orang lain. Ada diri kita letak kefakiran, kedaifan, maknanya letak macam tu. Jadi yang pertama, mesti kena jaga niat itu benar dalam melakukan amal ibadat. Sebab itulah, walaupun orang itu benar dalam melakukan amal ibadat, beribadat, maka ketika mana dia beribadat, walaupun asalnya niatnya benar, tetapi boleh lagi menyeleweng daripada perjalanan tadi. Sebab apa berlaku begitu? Sebab dia tidak berjaya membetulkan niat dia kerana Allah Ta'ala. Yang kedua nak jalan selamat yang kedua, tidak boleh lari daripada bimbingan guru yang saleh, yang benar, yang betul-betul musyrik. Tidak boleh lari maknanya daripada bimbingan guru tadi. Maka bila dia lari sikit, bila ada guru akan
guru akan maknanya membaiki dia. Kalau tengok dia lari saja dalam ibadat dan zikir, guru tahu hebat guru ini, guru yang hebat lah. Tapi guru yang hebat dia tak rasa dirinya hebat, itu guru hebat. Guru yang tak hebat, dia kabur anak murid dia supaya anak murid pandang dia hebat, itu dia tidak hebat. Dia tidak hebat. Maka yang kedua, jalan dia dalam beribadat kepada Allah tidak boleh lekang, ataupun tidak boleh kita ini berjauhan, ataupun tidak boleh kita ini tidak mendapat bimbingan guru, supaya kita selamat. Maknanya jangan kita selamat. Jadi contoh dia tu guru mursyid lah yang dimasukkan. Guru mursyid ini guru yang boleh membimbing hati kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Jadi itu untuk kita mendapat jalan selamat dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak tertipu daya dalam melakukan amal ibadat. Tapi memang payahlah, yang payah dalam perjalanan ini, tapi bila kita mendapat bimbingan guru tadi, insya-Allah perkara itu akan membawa kepada keselamatan kita, insya-Allah. Kemudian lagi dikatakan lagi maka segala anwar seperti bahawasanya segala diri itu mahjub. Segala diri itu mahjub dengan segala zulmat. Tadi termahjub dengan anwar, terdinding dengan cahaya. Yang kedua, terdinding dengan maksiat. Dinding dengan maksiat. Maka maksiat ini kita kadang-kadang tak boleh nak cabut maksiat. Tak boleh nak mencabut maksiat tadi. Maka kalau orang itu sudah berzikir, dia sudah berzikir, dia sudah belajar, dia sudah berzikir, dia sudah, tu semuanya sudah. Tapi maknanya masih lagi terhijab. Tadi yang kedua tadi apa? Mesti bimbingan guru. Bimbingan guru. Yang ketiga tadi hendaklah dia menjaga hasilnya daripada sesuatu yang diharamkan. Satu yang diharamkan. Bagaimana nak mendapatkan guru mursyid? Macam mana nak dapatkan guru mursyid? Kata Sidi Yusuf Al-Hasani, satu hari orang bertanya pada Sidi Yusuf Al-Hasani. Sedangkan Sidi Yusuf Al-Hasani ini seorang guru mursyid dalam bab tariqah Sazuliyah. Sazuliyah Dawqawiyah. Orang tanya, ya Syekh, ya Sidi, bagaimanakah saya nak berjumpa dengan guru mursyid? Bagaimana jalan untuk mendapatkan guru mursyid? Syekh Yusuf Al-Hasani dia tak kata, kalau gitu kamu duduklah dengan aku, kerana aku salah seorang guru mursyid. Dia tak kata gitu. Dia tak kata gitu. Jadi dia tanya, Syekh, macam mana saya nak dapat guru mursyid ni, Syekh? Syekh kata begini, kalau kamu mau mendapat guru mursyid, yang pertama kamu kena jalan taubat dulu. Taubat dulu kita kepada Allah. Entah apa-apa punya dosa-dosa kita yang kita tak taubatkan. Maknanya jadi yang pertama taubat dulu. Kamu bertaubat pada Allah. Balik rumah taubat betul. Yang kedua, lepas bertaubat, banyak berdoa pada Allah. Doa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan kepada aku. Tunjukkan kepada aku seseorang yang membolehkan, yang menunjukkan aku kepadamu. Maknanya tunjukkanlah kepada aku, ya Allah, seseorang yang menunjukkan aku kepadamu. Maka kamu bertaubat banyak-banyak, kamu berdoa kepada Allah Ta'ala agar kamu dikurniakan seorang guru mursyid tadi. Jadi begitulah jalan dia. Maka terhijab seorang tadi dengan zulmat. Zulmat ini kegelapan. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, maknanya yakhrujuhum minaz zulumati ila nur, mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada kegelapan, dan juga kepada cahaya. Jadi kegelapan, mula kita keluarkan diri daripada kegelapan, kita pergi pada cahaya. Dalam cahaya itu terhijab lagi. Maknanya terhijab lagi. Boleh jadi dia terhijab dia, setelah dia beramal mendapat kebaikan, dia terhenti di situ saja. Tidak boleh. Kalau boleh sampai kepada Allah Ta'ala.
dan dengan segala zulmat dan hak Allah Ta'ala itu di belakang. Yang demikian itu sekaliannya. Jadi dikatakan bahawa dia hendaklah hendaklah mengeluarkan dirinya daripada hijab, sama ada hijab nurani ataupun hijab zulmani. Sama ada nurani ataupun hijab zulmani. Maka sehinggalah tembuslah hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tengok orang-orang soleh, dia beribadat tak ada apa-apa. Nabi pun mengajar kepada kita, baginda SAW beribadat bersungguh-sungguh, sedangkan baginda itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala itu syurga. Jamin Allah Ta'ala itu syurga. Jadi begitulah jalan. Ramai bertanya nak dapat guru mursyid. Ada lagi orang kata dah kalau tak ada guru mursyid ni macam mana, dah tak ada sungguh guru mursyid. Kalau tidak ada guru mursyid, ada satu lagi jalan. Jalannya adalah dengan memperbanyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila banyak berselawat itu antara jalan. Jalan. Jadi kalau ditanya lagi bagaimana nak mencabut diri kita daripada maksiat, mencabut diri kita pada maksiat, zikir pun tak jadi, maknanya zikir dah tak jadi juga. Kemudian belajar dah jadi juga, belajar dah tak jadi juga. Matalis juga nak tinggal maksiat. Masih lagi tak mampu nak jaga lidah, masih lagi tak mampu jaga telinga, masih lagi tak mampu jaga mata. Dan nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana? Maka kamu kena serahkan diri kamu kepada seorang guru mursyid. Serahkan diri kamu pada seorang guru mursyid. Wajib kamu mencari guru mursyid tadi, dan dengan jalan tadilah, jalan bertaubat, berdoa, kemudian banyakkan berselawat pada Nabi, kemudian duduk dengan guru, kamu serahkan supaya dia benar-benar membimbing kamu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat, jangan terpedaya, kekalkan matlamat kita. Matlamat kita hanya Allah. Jangan terhenti dengan apa yang Allah bagi. Jangan berasa diri soleh. Oh, aku dah dapat ni. Oh, orang puji belaka aku. Oh, orang kata aku ni, maknanya nak cari orang macam kamu susahlah, payah kata. Ataupun duduk seorang-seorang, aku ni banyak dapat, aku ni Allah Taala buka satu. Orang lain pun tak buka macam aku. Ingat, pembukaan itu boleh jadi hijab lagi dan boleh jadi terpedaya. Yang terakhir, masa kita ni yang terakhir, pernah Ustaz tanya satu orang. Dia kata, guru mursyid tu kita kena berguru bersemuka ke ataupun online pun boleh? Maknanya boleh online, tapi dengan syarat. Seseorang itu dia beramal bersungguh-sungguh dengan zikir ataupun amalan yang diberi oleh guru tadi, walaupun berjauhan, mana dia bagi amalan dan amal bersungguh-sungguh, maka dia kira orang tu sudah berguru walaupun duduk dalam keadaan jauh. Maknanya jadi dikatakan bahawa seseorang tadi, bila mana dia melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, pastikan dia beribadat tadi dengan bersungguh-sungguh, dan dalam keadaan itu hendaklah dia memastikan agar dia ini duduk dalam kehambaan. Jangan duduk dalam kehambaan. Kita tidak ada kesalehan, kita ini fakir, dhaif, duduk dalam keadaan begitu. Walaupun Allah Ta'ala memberi segala nikmat-nikmat kepada kita, kerana tipu daya ini ujian. Semakin orang naik tinggi, semakin dia mendekatkan diri, semakin ujian, sampai pada peringkat ujian apa? Ujian yang berbentuk pemberian. Ujian bentuk pemberian lah. Maknanya sebab tu terakhir tadi, kabar terakhir penuh kita, ustaz berjumpa dengan guru kita bertanya, adakah seorang wali itu dijamin selamat? Adakah seorang wali Allah yang sudah mendapatkan syah, mendapatkan rahmah, dia memang selamat, dijamin selamat? Kata guru kita, tidak ada jaminan lagi.
Adakah seorang wali Allah Ta'ala tu dia boleh mati su'ul khatimah? Kata guru kita, pemberian seorang wali Allah Ta'ala itu pun boleh mati su'ul khatimah. Allah, kalaulah wali Allah Ta'ala boleh mati su'ul khatimah, bagaimana yang kita tak wali ni? Tak wali. Kalaulah orang yang ahli ibadat boleh mati su'ul khatimah, bagaimana yang kita ahli maksiat ini? Maknanya tu bimbang. Betul ke kita tanya dia? Maknanya maka kalau perempuan kena cari guru musyrik perempuan juga ke? Tak, kalaulah ada guru musyrik itu, maknanya yang penting kita cari guru musyrik. Kita jumpakan diri kita dengan guru musyrik, kita beramal. Andai kata jumpa yang wanita lah, beramal lah. Macam Imam Syafi'i pernah belajar dengan siapa? Sayyidah Nafisah sebagai contoh. Baik, lalu betul ke tuan guru, orang wali Allah Ta'ala ada juga yang tak selamat? Maka dia kata, ya ada. Macam mana ni? Maka tuan guru kita bagi contoh. Dia kata seperti Bausisa, dia ahli ibadat, dia sudah mencapai maqam wali, dia sudah dapat karamah, sampai anak murid dia pun boleh terbang atas udara, tapi dia mati su'ul khatimah. Waliyasubillah. Jadi kita mohon, mohon kita semua yang dengar kuliah ini, moga-moga kita ini mendapat husnul khatimah. Macam mana cara dia? Kalau boleh kita amalkan satu amalan yang zikir kita yang bersamaan. Maknanya samaan. Bersamaan. Jadi insya-Allah kalau ustaz ada masa baca buku zikir. Insya-Allah nanti kalau diizinkan kita baca. Kemudian mana-mana yang ada buku zikir yang ambil dengan ustaz tu boleh mengikuti bersama. Jadi kita dah habis dah matan ini. Matan ini insya-Allah kita akan sambung matan yang akan datang. Jadi sekadar inilah yang dapat disampaikan. Semakin kita belajar hikam ni, kadang-kadang begitulah. Semakin kita belajar hikam, semakin nampak kesalahan kita dengan Allah. Belajar hikam ni tak jadi soleh kita, jangan salah faham. Belajar hikam ni, belajar kita hikam, kau belajar kau tak soleh, kau belajar kau tak soleh. Ini masalah belajar hikam ni. Maknanya. Jadi insya-Allah maknanya moga-moga Allah Taala maknanya memelihara kita, moga-moga Allah Taala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Minta maaf banyak-banyak di atas kelemahan dan kekurangan, kerana memahami matan hikam ni agak sukar sebenarnya. Hanya mohon pada Allah dan ustaz menyampaikan apa yang Allah Ta'ala bagi sahaja. Adapun kita ni tidak ada ilmu, tidak ada amal, hanya mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita. Kita bukan kata nak selamat pada penyakit saja, wabak saja, tapi kita takut penyakit merosakkan. Kalau barah ni merosakkan tubuh, tetapi penyakit yang boleh merosakkan keimanan kita kepada Allah. Inilah yang dibimbangi. Dan minta maaf ada soalan yang tidak dapat dijawab, ada soalan yang dibaca tapi tak boleh nak jawab sebab tak faham, tak pandai. Dan insya-Allah moga-moga kita bertemu lagi. Bertemu lagi insya-Allah. Kalau diizinkan Allah, kita bertemu malam besok pula insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.